ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المهجلين الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah hormat Al-Fadhil Datuk Haji Muhammad Nasruddin bin Haji Daud, Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan. Jemaah hormat Tuan Haji Hanifah bin Ahmad, Ahli Dewan Undangan Negeri Kalpasir, Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Yahya, Tuan Imam dan para ahli jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat berjemaah di masjid ini bagi mengadakan sambutan Hijratul Rasul bagi tahun 1434 Hijriah yang diadakan dalam bentuk forum. Forum ini akan dijayakan oleh dua orang ahli panel, iaitu Yang Hormat Datuk Haji Nasruddin Haji Daud, Speaker Dewan Negeri, dan Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Yahya. Jadi sebelum kita mulakan majlis ini, saya persilakan, jemput dan persilakan kedua-dua ahli panel untuk mengambil tempat di hadapan syekh. Muslim dan Muslimah sekalian, saya rasa perbuatan panel ini tak payah kita perkenalkan lagi kerana di dalam pengetahuan dasar dan dari bahan sekalian. Tajuk forum pada malam ini ialah hijrah dari kepalsuan ataupun kebatilan kepada kebenaran. Sebelum kita mulakan forum ini, terlebih dulu saya nak bagi tahu bentuk ataupun format forum ini. Kita bagikan kepada 3 bahagian ataupun 3 sesi. Pertama adalah pandangan daripada dua-dua ahli panel, dan kita bagi masa 20 minit seorang. Kemudian sesi kedua adalah sesi soal jawab yang akan diambil bahagian oleh para ahli sekalian. Saya kira ada mikrofon diletakkan di tengah-tengah ini untuk apabila tiba sesi soal jawab nanti. Dan selama 30 minit, dan forum kita ini akan diakhiri dengan sesi penggulungan 20 minit soal. Jadi campur semua sekali jadi 110 minit. Campur dengan masa pencederaan 120 minit, 2 jam. Jadi kalau kita boleh mula pukul sekarang ni pukul 7.40 saya katakan, maka insyaAllah kita boleh sembahyang solat Isyak pukul 9.40. Jadi saya minta kepada semua pihak supaya dapat kita menguruskan masa dengan baik. Sebelum saya persilakan panel yang pertama, saya nak jemput Yang Berhormat Datuk dulu untuk memulakan bicara pada malam ini. Saya nak sebut beberapa petikan dulu. Hijrah ini, sebagaimana yang kita tahu bahawa dia adalah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari segi keedarnya, apabila benda yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dia termasuk dalam sunnah. Kerana mengikut ta'rifan ataupun definisi ulama-ulama hadis yang mengatakan bahawa hadis ataupun sunnah ialah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin.
Apa saja yang disadarkan kepada Rasulullah SAW, sama ada dia berupa perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat Rasulullah, maka semua itu termasuk dalam sunnah. Kemudian ada lagi perintah Nabi SAW yang menyebut bahawa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tanggungjawab atau wajib ke atas kamu untuk mengikut sunnah, dan sunnah yang dilalui oleh khulafa'ir rasyidin. Jadi oleh kerana Nabi kita SAW berhijrah, maka kita yang ingin mengikut sunnah perjalanan baginda, maka kita juga kena ikut berhijrah. Tetapi Nabi kita SAW telah memberi garis panduan bahawa hijrah dalam bentuk berbeza, sebagaimana dilakukan oleh baginda dengan para sahabat itu telah berlalu. Apa yang disebut oleh baginda melalui sebuah hadis Al-Bukhari yang menyebut bahawa la hijrata ba'dal fath walakin jihadun waliyah. Tidak ada lagi hijrah dalam bentuk berbeza selepas berlakunya pembukaan kota Makkah pada tahun yang ke-8 hijrah. Tetapi apa yang ada ialah jihad dalam bentuk hijrah dalam bentuk jihad dan jihad. Jadi dengan lontaran beberapa pembukaan itu, maka saya akan serahkan kepada ahli badan yang pertama, Jawab Muhammad Datuk, untuk memulakan bicaranya selama 20 minit tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يكفر بالبيت مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Maksudnya, dan setiap yang berhijrah pada dalam Allah, dan saya mereka akan dapati di bumi ini tempat hijrah yang luas, dan juga rezeki yang melimpah Allah daripada Allah SWT. Dan setiap yang keluar dari rumahnya berhijrah kerana Allah dan Rasul, tiba-tiba dia meninggal dunia di dalam perjalanan, maka telah dikira berlakulah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala amat mengampuni lagi amat mengasihani. Jadi mengerti saya menguji, saya mengerti apa yang benar, yang berarti, yang berhormat kepada adik-adik dan pasti mengerti dan adik-adik yang akan buat termasuk muslimin dan muslimat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi. Sama sekali alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga terhadap Allah SWT, kerana dengan nikmat kurnianya pada malam ini kita dapat bersama-sama berada dalam suatu majlis forum berkenaan dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrah berbeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah dan Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Dan tadi menguji minta supaya diulas bagaimana ketentu hijrah yang perlu kita lakukan bagi kita umat Islam. Karena Rasulullah telah bersabda, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah.
tidak ada lagi hijrah daripada Mekah ke Madinah yang diwajibkan selepas daripada pembukaan kota Mekah. Setelah Rasulullah dan para sahabat dapat menawan kota Mekah. Sebelum ini kita tahu Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa Tuhannya Rasulullah berhijrah? Rasulullah di orang Mekah, para sahabat golongan muhajirin adalah orang Mekah. Apakah mereka tidak sayang kepada tanah air? Semua orang sayang kepada tanah air. Bahkan Nabi pernah ketika baginda meninggalkan kuasa Mekah, baginda melihat ke bandar Mekah dengan suasana yang disebut sayang. Dan baginda menyatakan, Wallahi innaki la ahabbu ardillahi bilallah walaula anna qawmaki akhrajuni minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai Rasul, kamilah negeri yang paling berkah. Dan Mekah itu terdapat Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarak. Kalau tidak kerana kamu mengeluarkan aku daripada negeri Mekah, maka berhenti, kata Nabi SAW. Soalannya kedua, kenapa orang Mekah ini sampai satu tahap mereka nak bunuh? Tak ada kerana lain kerana Nabi bawa ajaran Islam. Ajaran Islam yang sempurna, yang syarif, yang kamil. Ini dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga orang Mekah bersuara bagaimana nak halal risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan mereka telah mengambil 3 pendekatan, 3 carangan yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. وَإِذْ يَذْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ingatlah ketika orang-orang kafir Mekah menjalankan rancangan jahat mereka untuk menangkap kamu, untuk membunuh kamu dari kamu, untuk menghalau kamu daripada negeri Mekah. Mereka telah merancang rancangan jahat, tetapi Allah menggagalkan segala rancangan jahat. Kerana sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pembalas terhadap mereka yang melakukan rancangan jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Rasulullah berhijrah. Rasulullah berhijrah bulan Ramadan. Tapi Allah Ta'ala tak izin. Nabi menunggu keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rabiul Awal barulah Allah Ta'ala izin Nabi hijrah. Ketika orang Allah bersuara membunuh Nabi SAW, sebab itu kita sambut hijrah Rasulullah. Bila tiba bulan Ramadan, kerana Rasulullah niat hijrah bulan Ramadan. Walaupun hakikat bulan Rasulullah hijrah bulan Ramadan, kerana dalam Islam niat telah pun dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diizin oleh Allah berhijrah di saat yang paling kecil. Golongan musyrikin kumpak boleh jengkok ikut rumah Nabi, nak bunuh Nabi SAW. Nabi masih berada di atas hukum Nabi, ikut rumah Nabi. Dan bagaimana Allah Ta'ala beri pertolongan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ambil segenggam hati, Nabi baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sampai pada ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa abshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi dulu pasti ada kala orang itu umurnya di luar. Dan Rasulullah itu orang di luar ini tak apa-apa. Supaya di luar tak masjid. Orang bergum di api dia tu.
tanah Nabi boleh. Sahabat Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar dan Rasulullah bersama-sama dengan Bakar menuju ke kuasa. Bila semua itu rumah Nabi ini terjaga di dalam hidup, dia setiap naik rumah Nabi. Tengok-tengok hati depan Nabi jalan di Nabi. Dia tanya ke Nabi, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad? Nabi jawab jalan. Habis tadi dia tahu di rumah Abu Bakar. Tengok Abu Bakar ada. Dia ada Asma binti Abi Bakr. Abu Jahal tanya Asma, "Aina abuki?" Di mana Bapak? Asma jawab jalan. Walaupun ibuku, sehingga Abu Jahal apa Asma, dia tak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW bersembunyi dalam gua selama 3 hari. Selama 3 hari. Kalau perjalanan biasa, 3 hari apa yang Madinah. Selisih dengan kitab Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lepas 3 hari, 14 hari baru Nabi hijrah. Baru Nabi hijrah. Dan menunjuk jalan dalam peristiwa hijrah sehingga tersegar negara Islam di Madinah ialah orang kafir. Namanya Abdullah bin Quraisy. Orang kafir ini menjadi satu hikmah. Awal ajar kita menegakkan negara, boleh kita minta tolong orang kafir dalam masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh bawa Nabi ke Madinah dengan cara sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Wahai Allah akan ayat ini boleh jika arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi dia tak buat. Dia tak buat. Nabi hijrah kita oleh kubur. Nabi masuk surah Yasin hijrah Nabi kubur kakak. Nabi duduk dalam gua sekali. Dia ada orang boleh kita sebab tahu kaki Nabi. Tapi Allah Taala bagi pertolongan. Lalu buat. Tuhan mereka sudah lalu buat ayat modern. Sehingga bila orang balik masuk dalam gua, ada banyak kata-kata dalam lalu. Dia dipaksa ada guna Allah dalam lalu. Dia tanya. Guru-guru balik dia selesai dalam gua. Mana tujuan Nabi Allah? Melalui keperluan. Wa'alaihi nasrul ankabut aqdar min milad Muhammad. Sedangkan itu kuat. Tangan lapor, aku dengar Allah tangan lapor dengan Muhammad dua tangan lapor. Tengok sudah dulu Nabi. Illa tanzuru faqad nasarullah. Kalau Allah menolong Allah Taala dulu. Allah Taala. Allah semua itu perlu ada. Nabi hijrah Nabi. Dan menegakkan negara Islam. Nabi pula hijrah dan kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad, tak ada lagi hijrah yang diwajibkan. Selepas pembukaan tertentu, walakin jihad dunia, tetapi yang masih ada ialah jihad dan niat yang baik. Ini berkekalan sampai hari kiamat. Bagaimana hijrah yang patut kita lakukan sekarang ini? Kita telah melakukan hijrah dalam arti kata yang sebenar, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-muhajir man hajara ma Allah anhu. Al-muhajir man hajara ma Allah anhu. Orang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang meninggalkan perkara yang ditutup dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena hijrah, tinggal melakukan lagi. Tinggal semua. Apa yang ada? Pandangan itu, perjuangan itu, amalan itu, Oktanlah dengan ajaran Nabi Muhammad kita tinggalkan. Wa qul haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Katakanlah kebenaran itu datang daripada Tuhanmu dan jangan kamu termasuk di kalangan orang yang tidak berhati. Kebenaran apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. Katakanlah kebenaran itu datang daripada Tuhan. Siapa yang nak beriman dia boleh beriman. Siapa yang nak kafir dia boleh kafir. Tapi mereka Inna
a'tadna lil-zalimina nara. Aku janji untuk orang zalim itu laku. Kalau awal boleh, tak aku janji untuk orang zalim itu laku. Anak-anak laku boleh. Jadi kita berhijrah dalam arti kata yang benar, tinggal benda yang berharga, buat benda yang benar. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalan ini. Ini jalan yang benar. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya inilah jalan yang benar. Ikutlah dia jalan yang benar. Wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Dari jalan Islam banyak jalan yang lain. As-subul. Allah Taala itu as-subul, jalan yang wa la tattabi'us subul. Jangan kamu ikut jalan-jalan. Tapi dia jalan kaum ini tu, sosialis tu, kapitalis tu, nasionalis tu, apa saja jalan selain daripada jalan Islam, jalan itu akan menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Menjadi kewajiban kepada kita untuk berhijrah. Hijrah dalam arti kata ia sunnah dan hijrah ini ia diberikan jalan masuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dinamakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam yahdimu ma qablah wal hijrah tahdimu ma qablah. Islam itu menghapuskan apa yang dilakukan sebelum. Sebelum pada Islam, orang berjahat dari masuk Islam, dosa diampuni oleh Allah. Dengan sebab Islam, masuk Islam, Tuhanku dan orang masuk. Al-Islam yahdimu ma qablah wal hijrah tahdimu ma qablah. Dan hijrah itu menghapuskan apa yang kamu lakukan sebelum daripadanya. Ini ganjaran Allah kepada yang sanggup meninggalkan rumah tangga, tanah air kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjanjikan kelapangan kepada yang berhijrah semata-mata kerana Allah. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Siapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya dia akan dapat di bumi ini tempat hijrah yang luas. Dan rezeki yang melimpah Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita lihat Rasulullah mempertaulakan di antara golongan muhajirin dan golongan ansar. Al-Ikhlas bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah SAW dari orang muda, orang alim. Di antara yang Rasulullah pertarakan ialah Abdul Rahman bin Auf. Rasulullah mempertarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini orang Madinah. Abdul Rahman bin Auf jawab. Orang muda hijrah kebanyakan Islam tinggal. Bawa boleh bawa sedikit. Sebab Islam yang mudah dan golongan kumpulan orang di tengah jalan. Hijrah dengan bentuk pada kita. Hijrah pada kita. Sebagaimana yang berlaku pada Suhaib Ar-Rumi. Hijrah bawa harta takkan boleh bawa. Abu Lahab Islam pada jalan. Dan Abu Lahab kata pada Suhaib, ya Suhaib, Ataina su'alukan la malah maka surah mana. Wahai Suhaib, waktu kamu datang ke Mekah dulu, kamu lewat bukit, kamu letak di Mekah, kamu berniaga, kamu dari kaya, maka kamu nak tinggal sana di Mekah dengan membawa kekayaan yang kamu dapat daripada negeri Mekah. Kamu tidak ada benarkan. Lalu kata Suhaib, boleh jadi muka aku ni kalau menang harga. Kalau menang harga aku tak cari. Asal menang harga aku daripada kita. Dan Suhaib kata aku tahu, aku tidak tahu pemandang yang tepat. Sebelum memberi hidup aku boleh bangun untuk memberi kau yang boleh bangun. Kalau menang harga, ambil. Jangan tak aku berperjuangan. Bila Suhaib soal itu, Abu Lahab aku boleh teruskan dari itu lagi. Aku teruskan.
Lalu kemudian hijrah. Bila Nabi mendengar kisah tersebut, Nabi mengatakan Rabi'atul Ain. Rabi'atul Ain. Suhi guntur. Guntur suhi. Dia terbuka agama dengan ini. Dia orang guntur. Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman, Inni akdarul al-qari malan fa'aftinu mali nisbaini wali imra'atan fa'udur a'jalahuma fasambiha li utalliquha fa'idha inqadat iddatuha fatatawwata. Dia kata di kalangan orang yang aku paling kaya. Kira harus aku bagimu, wahai Abdurrahman. Muhammad Tuhan. Dalam aku ada dua orang di sini. Mu hijrah orang ini. Mu tengoklah mungkin dia orang. Wayang namu dekat aku harus dah bila aku hidup. Menitulah dia. Aku jawab Abdurrahman. Aku tidak berhajat pada itu. Apa kita kan sabar kedua. Saya boleh nak mudah. Al-Zawah kedah mana kampung ziarah kita mula. Abdurrahman kata aku tak belajar. Tulang ala tunjuk padaku di mana sudah. Sebab orang lain. Lalu Sa'ad bin Rabi' tunjuk Abdurrahman bin Auf pergi ke dalam dia beli bagai, dia jual bagai, dia berniaga sehingga akhirnya dia jadi kaya di mana. Ini janji Allah. Yazid bil ardi muraraman katsira wa oleh hijrah dia akan dapat tempat hijrah yang luas dan rezeki yang melimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih baik kita hijrah hingga ke kandung itu sudah senang rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kalau tengok masa itu betul sempat 20 minit buat dia sikit. Jadi moderator menyatakan tidak boleh memberi pandangan, tetapi sebagai pekerja itu kita boleh menggunakan beberapa pendidikan. Jadi perlu berada pada paling Ustaz Aziz sebagai panel kedua. Saya dapat menyampaikan mungkin ada kena-mengena dengan hijrah ini. Jadi pandangan daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi yang berkaitan dengan hijrah yang terdapat dalam kitab yang diikutan. Inna badila al-hijrah ila al-dawlah al-muslimah al-yawm huwa al-intizam ila al-jama'ah al-muslimah التي تعمل بإقامة دولة الإسلام فهو فريضة على كل مسلم بحسب وسعه. Sesungguhnya ganti kepada hijrah untuk menegakkan sebuah negara Islam pada hari ini ialah dengan menggabungkan diri ke dalam jamaah Islam yang berusaha ke arah menegakkan sebuah negara Islam. Tindakan tersebut adalah fardu ke atas setiap individu Muslim mengikut kemampuan masing-masing. Jadi dengan sedikit ayat itu saya serahkan kepada Fadil Ustaz Abdul Aziz untuk menyampaikan pandangannya juga dalam masa 20 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. ولا عدوان إلا على الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وحبيب رب العالمين سيد الكونين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dikasihi seluruh di majelis yang dihormati atas speaker Tuan Hadi Nasruddin, yang amat dikasihi YB yang berpagi dan ahli jemaah masjid Saka, kita menghadiri Allah yang dimuliakan Allah. Kita amat bersyukur kepada Allah berada dalam majelis ilmu. Majlis yang berbiasa kita buat muhasabah postmortem tentang agama kita, iman kita, akhirat kita.
dan dengan dia kita boleh menjadi satu anjakan demi anjakan, dorongan untuk menambahkan lagi, menambah baik lagi amalan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita maklum bahawa walaupun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku dalam bulan Rabiul Awal, tetapi seringkali bila mana masuk bulan Muharram kita fokus kepada hijrah. Karena ini kita bercakap tentang hijrah. Kerana bulan Muharram ini adalah selepas daripada bulan Zulhijjah, iaitu satu bulan yang ada padanya ibadah korban. Bulan Muharram adalah bulan hijrah. Bila kita tengok di antara dua bulan, dia ada hikmah. Hukum-hukumnya satu tertib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak isyaratkan kepada kita bahawa setiap hijrah itu memerlukan pengorbanan, dan tak akan berlaku hijrah, iaitu perubahan. Andainya kita tidak sanggup berkorban walaupun kecil-kecil hijrah. Kalau hijrah, kalau kita tengok, bukan saja menjadi satu sunnah pada Nabi-Nabi dan Rasul, tetapi dia juga akan menjadi sunnah Allah. Termasuk dalam benda-benda lain yang memang tak ada paling daripada hijrah. Pada batu bagan, pada kayu-kayu, pada tumbuh-tumbuhan dan keseluruhan. Ini bermakna bahawa hijrah dalam kehidupan satu kemestian untuk menambah baik. Dan hijrah dalam agama, apatah lagi hijrah dalam agama, dia adalah satu kewajiban kerana untuk menyempurnakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ini Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan hijrah dengan katanya, anak panah tidak akan terkena sasaran andainya dia tak terlucut daripada busur. Dan Imam Syafi'i ada berkata lagi, harimau tidak akan dapat mangsanya sehinggalah ia meninggalkan sumur tempat kediamannya. Dan Imam Syafi'i ada berkata lagi, air tidak menjadi air yang bersih, bahkan dia menjadi air busuk kalau andainya ia bertanggung di atas lobok yang mabuk. Tetapi air menjadi air yang bersih bila mana dia menjadi air yang sentiasa berlagi-lagi daripada satu lobok ke satu lobok. Dan berkata Imam Syafi'i lagi, dia tidak menjadi barang yang berharga, hiasan pada wanita, jadi mahkota, berada dalam cermin kaca, dihiasi dengan permata di atas kepala raja-raja, melainkan dia tinggal tempat kediamannya, keluar, sanggup dibakar, sanggup ditepuh, sanggup diketuk, lalu dia menjadi benda yang paling berharga di dunia. Di sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak impak kesan hijrah adalah terlalu amat penting untuk kita. Kerana inilah kalau andainya kita tidak mengarah langkah untuk kita hijrah, maka selama itulah tidak ada peningkatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada hijrah itu kerana terpaksa ataupun hijrah kerana kebenaran. Apa yang penting, hijrah adalah merupakan satu langkah awal untuk kita mencapai kecemerlangan dan kegemilangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man farra bi dinihi min ardin ila ardin walau kana shibran istawjaba al-jannah wa kana rafiq Ibrahim Muhammadin alaihi wassalatu wassalam." Barang siapa yang berpindah sama ada berpindah dari bentuk berubah
ataupun berpindah dari bentuk rumah kediaman, semata-mata cari agama. Kalau adanya yang duduk tempat mafiah, dia cari tempat yang dekat dengan ibadat. Min ardin ila ardin, daripada bumi ke satu bumi, walakana shibran, dan jikalau hijrah itu hanyalah jengkal, istawjibal jannah, nescaya diwajibkan baginya syurga. Wa kana rafiqu Ibrahim wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam, dan adalah ia teman rapat Nabi Allah Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hijrah ini ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana tanpa masa saat ketikanya, bila kafir musyrikin buat mesyuarat tergempar bagaimana nak membendung dakwah Rasulullah di Darun Nadwa. Dalam mesyuarat lama-lama tu kan, mereka nak cari kata sepakat nuat-nuat akan Nabi ni. Ada satu riwayat mengatakan bahawa Iblis yang jadi manusia masuk dalam mesyuarat. Sebab itulah semua daripada hikmah yang kita disuruh buat majlis dengan ayat Quran, dengan nama Allah, supaya jangan ada penyamaran, pemikiran yang bersifat negatif, yang berhubungan iblis dalam mengetengahkan pemikiran dan pandangan kita untuk mencari kebaikan. Maka dalam banyak mesyuarat itu ada yang menjadi bahawa suruh ikat Nabi tahir dalam sebelah itulah. Dan ada yang mencadangkan supaya Nabi kita tengok berbagai cadangan, berbagai pandangan yang lontarkan pada ketika itu. Maka yang menyamar iblis, dia yang ambil pandangan, dia kata payu, ikat payu, kita bodoh. Dia yang melontarkan pandangan. Sebab itulah kita kena waspada dengan bisikan-bisikan iblis yang bukan mari dengan rupa iblis. Kerana kalau yang mari dengan rupa iblis, orang kafir mari. Dia mari dengan rupa manusia, sehingga akan kita tidak sedar bahawa dia adalah merupakan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana inilah bisikan iblis, ilham iblis adalah merupakan satu perkara yang paling bahaya dalam diri kita. Kerana inilah Allah Ta'ala kurniakan satu kalimah sakti untuk membunuh dia, iaitu kalimah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan kalimah bismillahirrahmanirrahim sebagai memulakan apa-apa pekerjaan untuk melindungi kita daripada pengaruh iblis. Maka bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi saat demikian, walaupun baginda punya putera di situ, tetapi baginda tidak dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama hingga ke semaya. Kalau semaya itu hasilnya takut temu. Sebab tu jadi ke semaya, semaya asal jadi senyap tu. Terpaksa dan juga semaya zalim dan semaya asal, semaya isyak dan subuh. Ini semua tata ini yang kita tengok, menunjukkan bahawa betapa susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengamalkan amalan agama. Apatah lagi akidah diancam, iman diancam, juga nyawa perubatan diancam. Maka tiba masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarah sebuah penghijrahan, yang mana penghijrahan bagaimana untuk meletakkan bahawa kebebasan dalam kita mengamalkan hak agama kita. Ia adalah merupakan salah satu daripada tuntutan yang sangat penting. Daripada inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak. Bila mana malam tersebut dikepung oleh orang kafir, seperti yang saya pertama bagi tahu tadilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pasti lalu ditapu.
Tiba-tiba pasir itu jatuh atas setiap kepala orang kafir yang kebun. Lalu mereka ditelan dengan azab mengantuk. Tertidur Nabi turun. Sehingga mereka tidak sabar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, bila hijrahnya bersaksi kerana Allah dan radwana, wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Nescaya Allah Ta'ala akan menolong penghijrahan itu dengan tentera-tentera yang tak dapat dilihat oleh mata-mata kepala. Oleh kafir jadi begitu. Akhir sekali baginda dapat tubing dengan selamat. Dan apa yang menarik kalau kita tengok, rupa-rupanya pasir yang jatuh atas kepala orang kafir itu bukan pasir sebarang pasir. Rupanya dia adalah merupakan tanah kubur. Kerana setiap orang kafir yang mengetuk Rasulullah pada malam itu, semuanya terkorban dalam peperangan Badar yang pertama. Subhanallah. Tengok pertolongan Allah. Rupa-rupanya tak ada orang sebenarnya itu. Sebab tak ada kepada atas-atas mereka itu. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak ke kuasa yang lebih dua jalur, lebih dua 40 meter daripada bandar Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi mendiami dari dua selama 3 hari 3 malam. Walaupun dikejar dan dikesan oleh orang kafir, tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tentera-tenteranya, maka baginda berdua akhir sekali baginda dapat meloloskan daripada kepungan selamat sampai di Madinatul Munawwarah. Jadi daripada inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa hijrah ke arah meningkatkan apa yang ada dalam agama adalah merupakan satu kewajiban. Kita tak boleh tanya hati. Nak kata itu. Seperti yang dibaca oleh panel yang pertama tadi, Al-Muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sebenar-benar orang yang berhijrah itu bukan lagi berhijrah daripada Mekah ke Madinah seperti berhijrahnya Nabi, karena hijrah itu telah berdinasah. Setelah jatuhnya Mekah kepada tangan Nabi, dinamakan Fathul A'zam. Tetapi hijrah yang terus kekal, ruh hijrah yang terus dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajara ma nahallahu anhu. Yang pertama-tama hijrah daripada hak Tuhan azim. Bila kita berjaya meninggalkan hak Tuhan azim, baru kita berhijrah ke arah hak Tuhan itu. Maka penghijrahan yang bersifat 360 derajat. Maka inilah sebenar-benar hijrah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah selain daripada nak menyelamatkan akidah, tetapi Nabi nak membina perpaduan. Kerana perpaduan adalah merupakan satu kekuatan yang tak dapat tidak dalam apa segala pekerjaan sekalipun. Kerana inilah dua perkara asas yang dibina oleh Rasulullah setelah baginda berhijrah. Pertamanya adalah masjid, kerana dia adalah merupakan tempat menyatukan badan-badan manusia. Badan-badan manusia. Kerana seperti mana manusia dikawal oleh jantung di dalam, maka jantung masyarakatnya adalah masjid. Ini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan, mengasaskan masjid yang pertama sebagai asas penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam mengeratkan silaturahim, kasih sayang, persaudaraan, seperti yang disebut oleh panel yang pertama tadi. Sehingga ke bini mesti lagi orang. Bagaimana Nabi berjaya mengumpulkan kasih sayang, perpaduan, semangat berkorban bersama kita ni kan. Sehingga kata pagi ini boleh kongsi lagi, bukan kongsi dengan jalan pakai itu, kongsi dengan jalan tadi lah. Kalau bini itu sehingga boleh kongsi lagi, kita boleh bayar kasih sayang dia sama persaudaraan dia sama, pertambatan dan pengorbanan dia sama. Sehingga Nabi berjaya menghilangkan
persaudaraan yang dibuat oleh Rasulullah, gabungan persaudaraan yang dibuat oleh Rasulullah, sehingga menghilangkan kalimah ana, keakuan, mengaku ini aku, itu aku, ini aku dan sebagainya, terhapus akan pandangan keakuan, menjadikan satu semangat kecintaan. Ini asas yang pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah bila kita faham bahawa gabungan tenaga-tenaga keseluruhan adalah amat diperlukan untuk menjayakan, untuk merealisasikan satu penghijrahan yang mulia, supaya apa-apa agama dan apa-apa amalan, baik bersifat masyarakat, bersifat individu, berjaya dilaksanakan bila mana gabungan tenaga itu dapat disatukan di bawah ukhuwatul Islamiyah yang sejati. Maka di sinilah merupakan kekuatan sebenar yang bersaksikan oleh Rasulullah, sehingga negara Islam berjaya di daulat di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana inilah sudah menjadi kewajiban kepada kita semua mengembalikan tenaga dan bersatu hati dan bermuafakat dan tolong menolong menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, dan saling mendorong antara satu sama lain. Kerana muhajir orang berhijrah, ansar orang berpasang. Kalau kita tidak berhijrah, kita jadi orang ansar yang menolong orang berhijrah. Bila kita orang yang berhijrah, kita pula berhidup berbagi negeri Islam, tindilan itu. Kalau kita tak berhijrah, beliau untuk kita tak jadi orang ansar di Madinatul Munawwarah. Ini menyalahi dengan konsep Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Mulai daripada pengalaman kedua, aku senang perhatiannya kedua pengalaman ini. Bila semua habis itu semua lah. Jadi kita masuk kepada sesi yang kedua, iaitu sesi pelajar. Dan saya kira ada mikrofon dalam 30 minit. Kita tak kira berapa soalan, bila sampai 30 minit kita kena berhenti. Soalan-soalan dah. Apabila tanya soalan ketika tak tuju kepada apa, boleh tanya mana-mana ahli daerah ini, kecuali menulis. Mikrofon. Mana tanya kita ada mikrofon bergerak. Saya ni harus oleh berkampung biasa lah, kan. Cuma kita malam-malam ni kita pakai masalah hijrah. Jadi kita ni saya dah bertumpah. Jadi orang bertumpah ni saya biasa dengan ceramah-ceramah malam-malam. Jadi ada mau pakai hijrah lagu mana, mau pakai hijrah lagu mana. Jadi apa dengan dua baik hijrah. Ada sopok tu, ada dengan Abu Haji, ada dengan Latudi, ada dengan Karoti, ada dengan macam-macam. Semua kajian. Jadi kajian apa tu tengok hari ini kelas itu. Kita tak boleh bagai campur kau itu. Jadi kata salah seorang ustaz di Kampung Ambon. Marilah kita berdoa nak soal ni kan. Soal ni lah ahli sunnah wal jamaah. Tapi banyak orang tua ada macam-macam siap dari kerja ini. Tapi dia nak ni lah ahli sunnah wal jamaah. Mereka ada ustaz kita, ada kita masih kau. Betul. Kalau buku tak jadi tak sejauh
Dia boleh menuntut seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah ini hijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Hijrah ini bagaimana yang disebut dalam hadis Nabi al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang tinggal dalam Tuhan. Hijrah itu yang itu. Bukan hijrah orang nanya daripada tempat hijrah macam-macam. Karena ramai bahawa tidak hijrah itu. Hijrah itu pun boleh juga mari nak ngaji. Hijrah yang dikehendaki adalah hijrah tinggal benda berhala dia buat benda macam itu. Pasal itu terang. Soalnya orang itu dah mana? Tuhan yang suruh kita buat benda baik, tinggal benda jahat. Dia tidak suruh buat benda baik, benda jahat buat. Ayat kan? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebagai umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kau menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan kau mencegah perkara yang munkar. Kalau kita baca ayat Quran, bila dia sebut amar ma'ruf, dia sebut nabi. Dia sebut amar ma'ruf saja. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Dan ada daripada kalangan kamu satu umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah kepada yang munkar. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Orang-orang yang akan berikan kekuasaan kepada mereka memerintah di atas muka bumi. Aqamus salat, mereka mendirikan salat. Itu aqamus salat. Dia sebut aqamul masjid, mendirikan masjid. Sebab yang penting sembahyang. Kalau dia ada orang sembahyang, tak ada masjid, dia buat masjid. Kalau mendirikan masjid, belum tentu lagi orang sembahyang. Banyak masjid orang tak sembahyang. Masjid ada orang lagi sembahyang. Sebab Allah Ta'ala buat aqamus salat, mendirikan sembahyang. Ada masjid.